warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada malam ni bersama saya Cikgu Hidayati dalam talk show Bright Smiles Academy. So bersempena dengan sambutan Hari Guru yang telah lalu pada 16 Mei lalu, Cikgu rasa belum terlambat untuk Cikgu ucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik di Malaysia. So guru ni bukan saja lebih spesifiknya kepada pendidik, tapi bermula pendidikan kita adalah daripada rumah, iaitu ibu dan ayah kita sendiri. So diucapkan selamat Hari Guru kepada semua. So pada malam ni seperti yang para penonton ketahuilah, tajuk yang seperti diuar-uarkan melalui FB page kami, iaitu Bright Smiles Academy FB. So tajuk yang bakal cikgu kongsikan pada malam ni bersama anda semua ialah tentang cara guru tarik minat pelajar lemah belajar. So kenapa cikgu pilih tajuk ni? So cikgu rasa dalam tempoh kita sendiri pun dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni, PKPB ni, so bersempena sekali dengan sambutan Hari Guru yang telah dijalankan. Walaupun cikgu tengok rata-rata sekolah menjalankan sambutan Hari Guru secara online atas talian je, tapi sambutan Hari Guru walaupun kata bersederhana, tapi sampai mesej ataupun tema Hari Guru yang kita sambut pada tahun ni. So sebab itulah cikgu pilih tajuk ni pada hari ini, yang mana lebih berfokuskan kepada guru-guru. Guru-guru ni termasuklah pada guru-guru pendidik dan juga para ibu bapa sekalipun. Okay, so terima kasih sekali lagi cikgu ucapkan kepada para penonton semua yang sudi bersama dengan cikgu pada malam ni dalam live kita sebelum kita menyambut hari raya pada hari Ahad ini, berkemungkinan pada hari Ahad ni. So pada malam ni cikgu ambillah kesempena dengan nak meraihkan guru-guru di Malaysia, dan cikgu nak ucapkan kepada guru-guru yang mendidik cikgu sekalipun, yang sedang menonton, semua yang sedang menonton ni, berbanyak terima kasih kerana tanpa guru siapalah kita semua pada hari ini. Okey, so pada hari ini seperti yang cikgu telah beritahu tadi, iaitu cara guru, tajuk yang bakal cikgu kongsikan pada malam ni ialah tentang cara guru tarik minat pelajar lemah belajar. So kenapa cikgu memilih topik ni pada hari ni? Kerana cikgu rasa sangat bertepatan dengan apa yang cikgu nak sampaikan lah. Sebabnya cikgu tahu rata-rata pelajar, tak semua kita semua ni dilahirkan ataupun diberikan dengan sifat cemerlang dalam belajar. So ada sesetengah pelajar yang lemah dan orang kata lambat sikit respon dia terhadap apa yang cikgu ajar. So oleh sebab itu sebagai pendidik, sebagai guru, ibu bapa sekalipun yang cikgu sebut tadi sebagai pendidik juga kena ketahui macam mana cara kita nak tarik pelajar yang lemah ni, yang kurang dari segi pelajaran ni, yang lambat sikit bila kita ajar dia nak ikut apa yang kita ajarkan tu. So macam mana cara kita sebagai pendidik nak tarik pelajar lemah ni biar dia minat belajar, biar dia belajar, apabila dia belajar tu dia memahami apa yang dia pelajari. So pada malam ni fokus cikgu adalah lebih kepada cara untuk guru-guru tarik minat pelajar lemah belajar. So perkongsian ini sebenarnya cikgu ambil daripada satu laman web ataupun blog yang cikgu rasa para guru semua ketahui, iaitu blog GPS Bestari. So di situ ada perkongsian tentang macam mana cara guru tarik minat pelajar lemah belajar. So kalau para pendidik di luar sana pernah search sekalipun, kita dapat ketahui banyak sebenarnya cara untuk para guru gunakan apabila kita ingin mengajar pelajar mengikut tahap penguasaan para pelajar. So pada malam ni lebih berfokuskan kepada pelajar yang lemah lah. So kita nak bantu biar anak-anak pelajar kita, anak-anak murid pelajar kita ni mencapai kejayaan yang cemerlang sebagaimana pelajar-pelajar cemerlang, pelajar-pelajar target yang ada di sekolah. So sebagai pendidik, cikgu yakin, saya sendiri yakin para guru di luar sana, siapa guru yang tak mahukan pelajar-pelajar dia cemerlang? Semua guru mahukan pelajar yang dia ajar, pelajar di sekolah yang dia bekerja mendapat keputusan yang cemerlang. Tak kisah pelajar kelas pertama ataupun kelas yang
pertengahan ataupun kelas yang di akhir. So kita nak semua pelajar yang kita didik mencapai kejayaan cemerlang, menjadi bangsa yang mampu kata berbakti kepada agama dan bangsa kita. So cikgu pasti yang tu ialah target semua guru. Apabila kita menjadi guru, yang tu ialah target penting kita apabila kita memberikan ilmu kepada pelajar kita. So bersempena dengan tema kita pada tema Hari Guru kita pada tahun ini juga, pada tahun 2020 ni, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baharu. So para guru sendiri pun perlu berguru untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar. Dan apabila kita berguru demi ilmu ni, sudah tentu kita akan membina daripada satu generasi yang kurang cemerlang akan menjadi generasi baru yang cemerlang. So bertepatan dengan tema tu, oleh itu cikgu memilih tajuk ni pada malam ni. So bersempena dengan sambutan Hari Guru kita pada tahun ni juga, seperti yang cikgu beritahu tadi, dan cikgu rasa ramai rata-rata pada guru dan pelajar pun dah mengetahui apa sebenarnya motif dan tujuan sambutan Hari Guru ni. 16 Mei ni adalah sebagai tanda kita nak menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru kita dalam mendidik anak-anak bangsa. Oleh sebab itu, tarikh 16 Mei ni telah dipilih untuk menjadi tarikh teramat untuk kita menghargai segala jasa dan pengorbanan para guru yang telah banyak mencurahkan ilmu dan bakti kepada kita. Okey, so sebagai para pelajar, anak-anak pelajar cikgu yang sedang menonton sekalipun, sebagai pelajar perlulah menginsafi ataupun perlu mengetahui tidak ada manusia yang mencapai kejayaan di dunia ini tanpa hadirnya seorang insan yang bergelar guru. Kita boleh belajar tanpa guru, tapi kita tak akan mencapai kejayaan sebagaimana kita diajar oleh seorang guru. Kita diajar ataupun kita berguru dengan seseorang guru. So kita sebagai insan yang banyak, guru ni ialah sebagai seorang insan yang banyak membantu membina karakter dan peribadi seseorang pelajar. So baik guru, baiklah anak didiknya juga. Okay, so oleh sebab itulah cikgu tertarik untuk cikgu ulas ataupun cikgu kongsikan topik ni pada malam ni. So seperti yang diketahui umum bahawa arus pendidikan kita pada sekarang ni, pada era moden ni dah berbeza sangat dengan kata arus belajar pada zaman-zaman dahulu. So dengan perkembangan yang pesat seiring dengan apa yang telah berlaku pada zaman kita ni, begitu juga dalam arus pendidikan, dalam bidang pendidikan para guru. So harus seiring antara zaman yang kita sedang hadapi sekarang ni. So generasi kini sekalipun kita tahu telah banyak berubah berbanding dengan generasi dahulu, dan perubahan ini perlu kita sebagai seorang guru sesuaikan dengan kaedah pengajaran yang ingin kita sampaikan kepada para pelajar. Terutamanya fokus kita pada hari ini ialah apabila kita ingin mengendalikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran. So kita nak bantu semua pelajar-pelajar kita, tak kisah pelajar yang cemerlang ataupun pelajar kategori lemah, kita nak bantu semampunya, sebaik mungkin untuk kita bantu anak-anak pelajar kita yang lemah dan kurang dalam segi pelajaran ni, untuk kita angkat yang menjadi seorang pelajar yang cemerlang juga. So terdapat banyak cara seperti yang cikgu telah beritahu tadi untuk kita bantu pelajar-pelajar lemah ini. So antara yang pertamanya ialah para guru perlu mengetahui ataupun perlu tahu gaya pembelajaran para pelajar. Apa yang dimaksudkan dengan tahu gaya pembelajaran para pelajar lemah ni ialah para guru perlu mengetahui kategori pelajar ni. So perkongsian ni pernah cikgu dan cikgu Wawa kongsikan sebelum ni dalam talk show episod 2, yang mana kami berdua pernah sharekan kepada semua, iaitu macam mana cara kita nak mengenal pasti kategori anak-anak pelajar ni, iaitu kita perlu mengetahui anak-anak pelajar ni sama ada dia dari segi visual ataupun auditori ataupun kinestetik. So kita perlu mengetahui 3 jenis gaya belajar yang ada pada pelajar ni,
untuk apa kita mengetahui gaya pembelajaran mereka ni, supaya kita lebih mudah apabila kita ingin menyampaikan sesuatu pengajaran ataupun semasa sesi pembelajaran, kita sudah tahu macam mana kita nak detect cara belajar budak ni. So kalau dia dari segi kalau dia ialah belajar dari segi gaya belajar mengikut visual, so kita akan paparkan visual berkaitan dengan cara belajar bentuk sedemikian, supaya apa yang kita ajar tu terus boleh sampai kepada para pelajar yang kategori berikut. So kalau dia dari segi auditori yang boleh dengar, apabila dengar dia lebih memahami benda tu, so kita boleh gunakan medium-medium tersebut untuk kita ajar mereka sewaktu sesi pembelajaran ataupun dari segi kinestetik. So walaupun tiga jenis ni mempunyai majoritinya dalam tiga jenis gaya belajar ni ada semuanya dalam diri para pelajar, tetapi kita nak cari yang paling dominan yang ada dalam diri para pelajar supaya kita mengetahui, oh dengan cara demikian kita boleh ajar para pelajar tersebut memahami topik pembelajaran pada hari yang kita ajar tersebut. So kita tak nak sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, apabila kita ajar, kita hanya sekadar deliver, kita hanya sekadar mengajar sahaja, sedangkan anak murid kita tak mengetahui apa yang kita ajarkan kepada mereka. So dekat sini saya bukan nak salahkan guru, saya tahu guru pun telah mencuba yang terbaik, cuma kita perlu orang kata lebih fokus untuk kita lebih fokus kepada pelajar yang lemah, kita perlu mengetahui apa gaya belajar yang ada pada diri seseorang pelajar yang lemah tersebut. So terdapat 3 gaya belajar yang perlu para guru ketahui, iaitu dari segi pelajar tersebut memahami apa yang kita belajar dari segi visual ataupun dari segi auditori ataupun dari segi kinestetik. So kita perlu mengetahui gaya pembelajaran para pelajar tersebut supaya kita lebih senang untuk kita memberi apa yang ingin kita ajarkan kepada mereka, dan mereka dapat memahami dengan senang apa yang ingin kita sampaikan. So setiap gaya belajar ni mempunyai cara pendekatan yang berbeza, dan setiap guru perlu mengenali gaya belajar setiap murid di dalam kelasnya dan menyesuaikan dengan kaedah belajar mengikut apa yang guru kehendakilah. Selepas kita ketahui apa yang para pelajar tersebut, gaya belajar para pelajar dalam kelas tersebut, dan kita boleh mencari medium-medium yang sesuai untuk kita gunakan semasa sesi pembelajaran. So yang tu adalah salah satu tugas guru lah. So besarnya tugas guru ni kita bukan hanya sekadar belik buku dan hanya deliver kepada para pelajar, hanya sampaikan kepada para pelajar. Para pelajar nak faham, tak nak faham, terserah kepada pelajar. So bukan setakat itu sahaja tugas seorang guru. Tugas seorang guru sangat besar dalam memastikan apa yang kita ajar sampai kepada para pelajar, dan para pelajar memahami apa yang kita ajarkan. Yang tu ialah tugas besar seorang guru. Okey, seterusnya yang tu ialah cara yang pertama, iaitu para guru perlulah mengetahui gaya pembelajaran para pelajar yang lemah ni. Okey, so yang kedua ialah para guru. Yang ni cikgu yakin, walaupun saya sendiri kongsikan kepada para guru, dan saya sangat yakinlah guru-guru di luar sana yang lebih berpengalaman daripada saya sendiri pun telah menggunakan kaedah yang kedua ini ataupun cara yang kedua ini, iaitu menggunakan pelbagai kaedah yang berbeza untuk kita sesuaikan dalam sesi pembelajaran. So murid yang lemah ni sebenarnya dia mempunyai daya tumpuan yang kurang berbanding dengan orang kata pelajar yang cemerlang. So sewaktu sesi pembelajaran, murid yang lemah ni kebanyakannya mudah hilang fokus dan tumpuan sewaktu sesi pembelajaran. Oleh sebab itu, para guru yang mengendalikan para pelajar yang lemah ni perlu memilih kaedah pembelajaran yang berbeza kepada murid. So macam mana cara kita, apa poin ataupun tujuan penting kita memilih cara pembelajaran yang berbeza kepada para pelajar ni? So tadi kita dah ketahui dia dari sudut gaya pembelajaran yang mana, dan sekarang kita perlu menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk para pelajar tersebut.
memahami apa yang ingin kita sampaikan. Fungsi penting apabila mereka hilang fokus, mereka cepat rasa bosan dan mereka tak nak ambil tahu apa yang ingin kita ajarkan. So fungsi penting kita gunakan pelbagai kaedah yang berbeza ni supaya para pelajar tak cepat bosan apa yang mereka pelajari, dan oleh sebab itu kita perlu mencari medium ataupun saluran yang betul untuk kita gunakan apabila kita ingin mengajar para pelajar yang kategori yang lemah sikit ni. Okay, so jika satu sesi pembelajaran tu mempunyai kaedah yang berbeza, sudah tentu para pelajar yang tadi kita cakap mudah hilang tumpuan, mudah rasa bosan bila kita gunakan pelbagai kaedah dalam sesi pengajaran kita, sudah tentu para pelajar ni akan kembalikan fokus dan minat dia dalam sesi pembelajaran subjek tersebut. Tak kisah guru mana, bila kita gunakan, kalau kita masuk kelas dengan rutin yang sama, kita asyik lakukan rutin yang sama, iaitu masuk kelas, menulis di whiteboard contohnya, dan hanya sekadar membaca sahaja kepada para pelajar. So yang ni menimbulkan, orang kata, hilang tumpuan dia dan rasa bosan dalam diri para pelajar. Dan apabila para pelajar telah setkan sedemikian, so amat susah dia nak menerima apa yang kita ajar. So oleh yang demikian, sebagai para guru yang mana saya telah beritahu tadi, yang saya amat yakin sekali para guru sekarang ni pun telah menggunakan pelbagai medium yang sangat banyak yang boleh kita aplikasikan dalam pengajaran kita untuk kita menarik minat para pelajar, terutamanya dengan perkongsian video daripada YouTube lah, yang saya boleh beri sedikit kan, yang dapat menarik minat para pelajar, terutamanya daripada dari segi visual dan juga auditori tadi. So bila kita tunjukkan video-video berkaitan dengan sesuatu tajuk di YouTube dan medium lain yang para guru boleh gunakan, so di situ para pelajar akan tertarik dengan apa yang kita ingin sampaikan semasa sesi pengajaran tersebut, dan para pelajar akan lebih faham dalam segi aspek berikut. So di samping kita tak tinggal dengan cara yang selalu kita gunakan juga, kita boleh selang-selikan dengan cara bertanya dan bersoal kepada para pelajar. So yang tu boleh menghilangkan ataupun mengurangkan rasa bosan pada pelajar dan boleh mengembalikan semula fokus para pelajar sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. So selain daripada kita tunjukkan video, kita boleh lakukan pelbagai aktiviti lagi lah. Terutamanya kalau cikgu dalam subjek matematik, kalau kita sedang mengajar unit ataupun topik berkaitan dengan kilogram, gram ataupun sukatan orang kata kan. So di situ kita boleh ambil betul-betul, kita boleh hadirkan kilo tu untuk timbangan tu, kita boleh letakkan di hadapan kelas dan tunjukkan kepada para pelajar macam mana, apa sebenarnya kaitan topik yang kita ajarkan tersebut dengan apa yang perlu mereka faham. So dengan cara kita tunjukkan demonstrasi, dengan cara kita tunjukkan kepada para pelajar cara nak menggunakan alat timbangan dan sebagainya, yang ini merupakan salah satu kaedah yang boleh kita gunakan, medium pengajaran yang boleh kita gunakan untuk kita menarik minat dan fokus pada pelajar semasa sesi pengajaran tersebut. So yang tu ialah salah satu lah. So selain daripada tu, kita boleh ambil jam kalau waktu yang kita mengajar tentang topik matematik tentang masa contohnya. So kita boleh ambil jam dan kita boleh ajar kepada para pelajar, contohnya pada tahap pelajar yang masih belum tahu macam mana ingin melihat waktu di jam. So kita boleh ambil jam sebagai sampel ataupun contoh kita, dan kita tunjukkan kepada para pelajar macam mana cara kita nak baca jam ataupun waktu jam tersebut. So yang tu ialah contoh contoh daripada saya lah. Sebenarnya terdapat banyak lagi contoh yang boleh kita gunakan. So yang tu ialah sebagai salah satu contoh yang boleh kita gunakan kaedah pembelajaran yang berbeza supaya para pelajar lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan.
terutamanya pelajar yang lemah tadilah. So cara kita nak menarik perhatian mereka ialah pelbagaikan kaedah pengajaran. Okey, so yang kedua. So yang ketiga ialah menerangkan tentang kegunaan ilmu yang mereka pelajari. So berkaitan juga dengan yang kedua tadi, bila kita gunakan medium yang berbeza, kita akan memberitahu kepada para pelajar apakah fungsi kita belajar topik berkenaan. Yang ni cikgu pernah fokuskan juga sebelum ni dalam talk show perbincangan cikgu pada minggu-minggu yang lepas. Cikgu pernah menyatakan tugas penting juga sebagai seorang guru ialah kita perlu mengkhususkan kepada pelajar, perlu menceritakan lebih detail kepada para pelajar jika ini yang ingin kita ajarkan kepada mereka pada hari ini, apa tujuan mereka belajar ni. Contohnya kalau cikgu dalam bidang bahasa Melayu, contohnya apabila kita mengajar tentang kata nama sebagainya, kata nama dan topik-topik yang lain, kita akan beritahu kepada para pelajar apa pentingnya topik tersebut para pelajar ketahui. Kita ambil benda tu yang dekat dengan diri para pelajar, terutamanya berkaitan dengan kata nama. Kalau dalam bahasa Melayu kan, kalau dalam bahasa Melayu kita cakap kenapa kita perlu mengetahui kata nama am dan kata nama khas. So kita bagi tahu dengan para pelajar tersebut, apabila kita ingin menulis nama kita sendiri sekalipun, kita perlu mengetahui apa kata nama yang perlu kita gunakan apabila kita ingin menulis nama kita. So apabila kita mengetahui, secara kita memberitahu kepada para pelajar fungsi ataupun kegunaan ilmu yang mereka pelajari dalam sesuatu topik tersebut, sudah pasti yang tu dapat menarik minat pelajar. Kerana para pelajar tahu apa yang dia pelajari ni dia perlu gunakan untuk dia gunakan dalam ilmu harian diorang. So oleh sebab itu pentingnya sebelum kita mulakan sesi pengajaran, kita dah beritahu okey, hari ini kita akan belajar topik-topik sedemikian. So apa pentingnya para pelajar semua tahu kita belajar topik ni, kita perlu jelaskan kepada para pelajar tersebut. Okey. So guru yang baik adalah guru yang mampu menjelaskan kepada anak muridnya tentang apa yang boleh mereka aplikasikan dalam apa yang telah mereka pelajari. So yang tu ialah salah satu tips menjadi guru yang baik, iaitu kita boleh menjelaskan dengan baik apa yang kita ajar dan apa yang boleh mereka pelajari daripada apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Yang tu ialah salah satu tips menjadi seorang guru yang baiklah. So seperti yang saya beritahu pada awal tadi sekalipun, kita tak nak kita hanya sampaikan apa yang kita ajarkan, tetapi kita nak para pelajar kita mengetahui dan jelas apa yang ingin mereka belajar daripada apa yang kita ajarkan. Okay, so jika tadi cikgu cakap berkaitan dengan contohnya dalam subjek bahasa Melayu, contoh juga boleh kita ambil bila kita belajar matematik. Kalau kita ajar contohnya berkaitan dengan topik sukatan tadi kan, so kita ambil sukatan, kita ajar kepada para pelajar ambil timbangan dan buat satu sukatan untuk contohnya nak buat kek. So di situ bukan sekadar kita just nak ajar sukatan, tapi kita boleh menarik minat para pelajar ni bila dia balik ke rumah. Oh, dia dah tahu kalau nak buat sesuatu kek ataupun bahan-bahan berkaitan dengan makanan, kita perlu ada sukatan yang betul untuk kita jadikan kek tu sebuah kek ataupun makanan tersebut makanan yang terhasil daripada bahan-bahan yang kandungan yang lengkap, kandungan yang sempurna, yang telah disukat dengan sempurna. So di situ kita menarik, contohnya dalam kelas tu ada pelajar yang minat dari segi culinary ataupun buat berkaitan dengan masakan dan juga kek. So di situ kita bukan sahaja mengajar dalam subjek matematik dari segi sukatan, tapi kita telah menarik minat dia kepada hobi yang sedang dia minat tersebut. So perlu kita ketahui apa dia, perlu kita sampaikan kepada para pelajar pentingnya ilmu yang kita sampaikan kepada mereka semua, apa yang boleh mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. So yang tu ialah yang ketiga. So para ibu bapa ataupun para guru yang sedang menonton cikgu pada malam ni, cikgu harap boleh sama-sama kita kongsikan perkongsian cikgu pada malam ni untuk kita manfaatkan kepada semua yang sedang menonton dalam tempoh kita yang masih dalam PKPB ni. So
kita sama-sama belajar, kita sama-sama improvekan diri kita. Jangan jadikan diri kita pada tahap yang sama, tetapi perlu sentiasa kita pelbagaikan ilmu dalam diri kita. Okey, so yang tu ialah perkongsian cikgu yang ketiga. So yang ketiga, so yang keempat, so pada malam ni cikgu akan kongsikan sehingga 5 tips ataupun cara macam mana cara guru nak tarik para pelajar lemah belajar untuk belajar. Okey, so yang keempat, pada guru perlulah melibatkan pengalaman sebenar. Murid-murid yang didedahkan dengan pengalaman yang sebenar akan lebih faham berbanding dengan murid-murid yang hanya belajar teori semata-mata. So apa dia yang dimaksudkan dengan para guru perlu melibatkan pengalaman sebenar, iaitu para guru macam tadi juga, yang macam apa yang telah saya kongsikan pada tips yang ketiga tadi, cara yang ketiga, iaitu para guru perlu memberitahu kepada para pelajar apa yang akan mereka perolehi daripada apa yang mereka belajar sekarang ni. Bukan hanya sekadar belajar teori, hanya menyalin, hanya membaca, hanya menulis sahaja apa yang telah cikgu baca, tetapi tak dapat apa daripada yang mereka ingin pelajari itu. So bila mereka mengetahui berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pengalaman yang mereka sendiri lalui, para pelajar sendiri lalui, dengan itu mereka akan lebih fokus untuk belajar dan dapat menarik minat para pelajar yang lemah ni. Contohnya kita boleh tanya pada pelajar kita, terutamanya bila kita belajar matematik sekalipun kan, berkaitan dengan topik matematik, kenapa kita perlu mengetahui tentang topik wang? Apa pentingnya fungsi yang kita belajar tentang topik wang? So di situ bila kita tanya pengalaman para pelajar, pergi ke kedai dengan duit yang ada di tangan kita, dengan harga barangan yang ingin dibeli oleh para pelajar tersebut, di situ pentingnya kita mengetahui apa kegunaan ataupun pengalaman yang dialami oleh para pelajar sendiri belajar mengenai topik tersebut. So dengan cara sedemikian, kita libatkan pengalaman yang betul-betul terjadi dalam kehidupan cikgu sekalipun maupun pelajar tersebut. So dengan begitu, kita akan secara tak langsung kita akan mewujudkan interaksi dua hala dengan para pelajar, yang mana kita menerima feedback daripada pelajar, apa yang ingin para pelajar kongsikan berkaitan dengan pengalaman dia dengan topik yang sedang kita ajarkan tersebut. So di sini cikgu boleh ambil dua. Contohnya dalam bahasa Melayu sekalipun kan, kalau kita libatkan pengalaman para pelajar. Okey, contoh kita boleh tanya pada pelajar kita, okey, kalau awak naik kereta, awak tengok signboard di tepi jalan, awak akan tengok pelbagai jenis signboard yang menunjukkan arah dan sebagainya. So di situ kita secara tak langsung kita menarik para pelajar untuk interaksi dua hala, berkomunikasi dengan kita, menceritakan pengalaman diorang. Bukan sekadar kita masuk dan deliver apa yang berkaitan dengan topik tersebut, tapi para pelajar tak minat dengan apa yang kita nak sampaikan. So pentingnya cara yang keempat ni ialah para guru perlu melibatkan pengalaman sebenar ketika sesi pengajaran untuk kita tarik minat para pelajar kita belajar. Okey, so yang tu yang keempat. So yang terakhir yang cikgu boleh berikan di sini, yang sentiasa cikgu ulang pada setiap kali sesi talk show cikgu, yang ni yang perlu dan sangat penting pada guru sekalipun didik dan praktikkan semasa sesi pengajaran, iaitu guru perlulah sentiasa memberi dorongan dan motivasi kepada murid yang berkenaan. So terutamanya pelajar yang lemah, yang mudah hilang fokus belajar, yang mudah down dengan motivation diri dia sendiri. So di sini para guru perlu memainkan peranan penting untuk kita menaikkan motivasi pada pelajar kita. So perlu tanamkan kepada diri mereka bahawa mereka juga boleh berjaya sebagaimana pelajar cemerlang yang lain. Pentingnya cikgu cakap macam ni, saya sendiri pernah alami benda ni bila kita sentiasa mempraktikkan motivasi dalam diri para pelajar, memberikan motivation kepada para pelajar sekalipun, yang bahawa mereka juga berhak mencapai kejayaan yang cemerlang sebagai mana pelajar-pelajar yang lain. So di sini kita boleh tengok dengan sendirinya para pelajar berubah untuk kesenangan diri mereka juga pada masa depan. So kita sebagai guru ni, apa yang kita nak tengok pada murid-murid kita ialah tentang apa yang mereka akan capai pada masa akan datang. Dengan mereka berubah daripada hari ini, dengan berubah daripada
daripada sekarang, hasil daripada motivation yang para guru berikan kepada para pelajar, insya-Allah para pelajar akan menjadi para pelajar yang terbaik pada masa depan. So seperti kata pepatah jugalah kan, kita bukan hari ini yang perlu kita nilai, tetapi apa yang akan jadi pada masa hadapan tu juga yang kita perlu tengok. So di sinilah perlunya, oleh kerana guru ni kata-kata dia adalah kata-kata yang kata berkat kan. Bila sebut je, insya-Allah kita sedang doakan para pelajar kita. So bila kita sedang berikan dorongan, kita sentiasa berikan motivasi kepada para pelajar akan ambil benda tu untuk mereka tanamkan, semaikan dalam diri mereka untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. So memang banyak sekali, kalau cikgu tanya para pendidik dekat luar sana sekalipun, memang kita sentiasa tengok benda keajaiban yang memang kita di luar jangkaan kita. Dulu kita nampak dia ialah pelajar yang lemah, yang kurang kurang dari segi pembelajaran. Tapi bila kita jumpa kata 10 tahun, 5 tahun ke hadapan, selepas habis daripada sesi habis daripada persekolahan, kita nampak pelajar tersebut menjadi orang yang cemerlang dalam hidup mereka. So sebagai pendidik, cikgu yakin yang tu adalah salah satu kepuasan kita apabila kita menjadi seorang pendidik dan mengajar ilmu serta berkat motivasi yang kita berikan dan dorongan yang kita berikan kepada para pelajar tersebut dapat menaikkan semangat para pelajar tersebut untuk terus belajar dengan cemerlang. So perkongsian cikgu pada hari ini, cikgu telah kongsikan hampir 5 cara macam mana cara para guru nak menarik minat para pelajar lemah untuk belajar. So yang paling penting, yang pertama tadi, iaitu para guru perlulah mengetahui gaya pembelajaran pelajar-pelajar yang ini diajar oleh mereka. Yang kedua, para guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang berbeza. Yang ketiga, menerangkan tentang kegunaan ilmu yang mereka pelajari. Dan yang keempat, para guru perlulah melibatkan pengalaman sebenar ketika sesi pengajaran. Dan yang kelima ialah para guru perlulah sentiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada para pelajar. So dengan insya-Allah, dengan cara yang telah cikgu kongsikan pada hari ini, dapat sama-sama kita bantu semua pelajar-pelajar yang mana tugas kita memberikan sebaik mungkin, membantu, mendidik dan membina bangsa yang berkualiti dan cemerlang pada masa hadapan, yang bukan hanya cemerlang untuk diri mereka sahaja dan mampu menjadi berkhidmat kepada bangsa dan juga agama. So saya rasa perkongsian cikgu pada malam ini sampai di sini saja. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi menonton talk show pada malam ini. Dan di kesempatan ini juga cikgu nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia, terutamanya guru-guru yang telah mendidik saya sekalipun, iaitu guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kemahan 2 dan juga Sekolah Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan Kemahang dan juga suatu sekolah menengah juga. Saya ada 2 sekolah menengah. So Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Gajah, dan juga sehinggalah saya masuk ke universiti, sehinggalah masih sekarang ni saya masih belajar juga. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendidik yang telah banyak mencurahkan ilmu kepada diri saya sekalipun dan semua pada pelajar dekat dunia ni. So selamat Hari Guru. Tanpa anda semua sebagai pendidik dan guru yang mencurahkan ilmu kepada kami semua, tidak mungkin kami semua berdiri di tempat ini pada hari ini dan menjadi pendidik kepada anak bangsa kami yang lain juga. So apa yang boleh saya ucapkan, memang jasa guru tidak terbalas dan segala didikan yang diberikan kepada kita semua adalah satu anugerah yang tidak ternilai. So di kesempatan ini juga, selain pada saya nak ucapkan selamat Hari Guru, saya ingin ucapkan, cikgu ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua para pelajar di luar sana. Semoga raya tahun ni walaupun kita tak boleh balik kampung, tak boleh beraya macam biasa, tetapi insya-Allah bila kita dipanjangkan usia, kita boleh beraya bersama-sama dengan keluarga kita pada tahun seterusnya. So sentiasa jaga diri kita, patuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan untuk kita sama-sama kekal sihat
walafiat. So selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. So tidak ada kesalahan maupun sengaja ataupun tak disengajakan daripada cikgu. Cikgu betul-betul cikgu minta maaf zahir dan batin, dan cikgu harap para pelajar semua dapat meraihkan Hari Raya ataupun Syawal ni dengan penuh kegembiraan bersama dengan keluarga tercinta. So cikgu sudahi talk show cikgu pada malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.